Cuba kita tanya diri kita ini di tingkat mukminun ke mukminuna haqqan. Kalau seorang mukmin itu ilmunya ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ma'rifah dengan cara berzikir, lalu akhirnya hatinya dihidupkan oleh Allah, diberi cahaya, lalu mata hatinya nampak rahsia-rahsia Allah di alam malakut, maka meningkatlah ilmu orang tersebut kepada ma'rifah seperti yang diterima oleh Nabi Musa AS. Wa ana awwalul mu'minin. Dan kita apabila belajar tasawuf dan tarekat, mestilah pahaman kita jelas. Karena jelas kita faham betul. Kita bertarekat ini mudah-mudahan Allah tingkatkan ilmu kita ke tingkat ma'rifah. Ketika ilmu kita ditingkatkan oleh Allah ke tingkat ma'rifah, itulah titik permulaan kita mu'minuna haq. Sebab itulah di dalam Quran ada istilah al-awwalun, ada istilah as-sabiqun. Istilah-istilah ini tuan-tuan patut kita faham dengan jelas. Konsep as-sabiqun, konsep al-awwalun. Apa konsep as-sabiqun? Disebut dalam ayat 10 ke ayat 11 surah Waqiah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Saya dah selalu sebut ya. Kalau susah nak dapat maklumat, tuliskan. Malam ini Tuan Guru ajar konsep as-sabiqun. As-sabiqun itu maknanya orang-orang mukmin lelaki perempuan yang banyak zikir. Sampai bila-bila kita boleh ingat. Jadi apabila kita dah bertarekat macam ini, kita tahulah arah mana kita pergi. Apa yang sepatutnya kita capai. Patutnya kita capai ialah antaranya mudah-mudahan Allah pilih kita masukkan dalam golongan as-sabiqun. Kerana as-sabiqun itu bermakna orang-orang mukmin lelaki perempuan yang sentiasa berzikrullah. Dengan sendirinya kita dapat meyakinkan diri kita, oh, bertarekat ni bukan main-main. Kerana bertarekat sentiasa zikir, Allah masukkan dalam golongan as-sabiqun. Golongan sabiqun inilah golongan muqarrabun, orang-orang hampir kepada Allah. Jadilah, jangan kita bertarekat, aku tak tahulah, aku ikut-ikut saja. Orang tahu aja, aku tahu aja. Aku pun tak tahu apa maksud. Mereka Tuan Guru, aku solok, aku pun tak tahu apa tu solok. Aku tahu zikir ya, ramai-ramai. Jadi kita bertarekat ni, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ni bukan satu usaha kecil tuan-tuan. Usaha yang paling besar. Bukan hal dunia, hal akhirat. Kalau kita guna istilah moden, kita nak masuk, nak daftar nama dalam golongan as-sabiqun. Supaya kita nanti dimasukkan Allah dalam golongan muqarrabun. Syaratnya senang aja, berzikir. Ikut mana-mana tarekat. Kenapa? Kerana as-sabiqun itu bermakna orang-orang mukmin lelaki dan perempuan mukminah yang sentiasa yang membanyakkan zikrullah. Jadi kalau kita tahu macam tu, kita tahulah di mana letaknya tarekat kita, peranannya. Walaupun kita tak belajar agama tinggi, kita tahu. Mungkin kita lebih tahu daripada setengah ustaz yang ada ijazah tinggi. Cuba tanya, dalam Quran ada suruh zikir untuk apa? Kita secara khusus kita tahu. Antara tujuan kita bertarekat ni, mudah-mudahan Allah pilih kita masukkan dalam golongan as-sabiqun. Kemudian nanti di akhirat dimasukkan dalam golongan muqarrabun. Muqarrabun ni tuan-tuan senang cerita lah, macam VIP di akhirat besok. VIP Allah Agung, yang di-Pertuan Agung, bila ada majlis-majlis tertentu, yang keliling dia siapa? VIP agung lah. Kita tengok dia jauh. Itu pun kita dah iri hati. Ini di akhirat besok. Muqarrabun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Surganya pun dah diberitahu. Duduknya di dalam jannatun na'im. Ini kan hebat tuan-tuan. Tuan-tuan bertarekat, bersolok. Andainya tuan-tuan dimasukkan Allah dalam golongan as-sabiqun, insya-Allah kita akan dimasukkan dalam golongan muqarrabun. Insya-Allah kita akan dapat surga jannatun na'im. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Ramai bilangan di zaman awal Islam. Karena zaman awal Islam ramai orang berzikir. Wa qalilun minal akhirin. Sangat sikit bilangan di zaman akhir Islam. Karena zaman akhir Islam seperti zaman kita, sikit bilangan orang yang berzikir. Yang suluk lagi sikit.